Kita dengar. Boleh dengar suara saya? Jelas? Dengar jelas Ustaz. Okey. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selama-lamanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, di atas rahmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Yang mana pada malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada pada 5 Zulhijjah. Alhamdulillah 1442 Hijrah yang merupakan pertemuan kita buat siri yang ke-10 pada malam ini. Moga-moga kita mendapat berkat, kita mendapat banyak manfaat daripada pengisian yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Mohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah untuk mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Nota telah pun diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, termasuk kepada beberapa grup WhatsApp, dan saya juga telah letakkan link untuk mendapatkan nota Google Drive di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Semoga kita semua dapat memaksimumkan nota yang ada tersebut bagi memudahkan untuk kita mengikuti perjalanan sirah tentang Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Pada malam ini kita sebenarnya masih lagi berada pada fasa yang kedua berkaitan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Fasa kedua ini fasa apa? Fasa kedua ini adalah fasa yang merangkumi bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu pada siri yang ke-11 pada hari Isnin malam hari Aidil Adha 9 Zulhijjah, kita akan memasuki fasa yang baru dalam cerita Nabi Allah Musa, iaitu fasa Nabi Allah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Firaun dan juga kepada Bani Israel. Tetapi untuk fasa 3 kita fokus kepada Firaun. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada ayat yang berikutnya, pada siri yang ke-9, siri yang ke-9 pada hari Isnin yang lalu, iaitu pada tanggal 2 Zulhijjah yang lalu, kita telah membicarakan tentang beberapa pengajaran-pengajaran bagi fasa yang kedua. Kita juga telah mengamati, kita menghalusi
pandangan kita kepada melihat bentuk ayat, huruf-huruf perkataan yang terdapat pada surah Taha khususnya. Dan pada malam ni kita menyambung lagi untuk kita memperhalusi, untuk kita mengamati ayat-ayat yang Allah menyatakan bagi fasa yang ketiga ini, yang mana saya mohon tuan-tuan lihat di nota yang saya paparkan di depan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ataupun siapa yang melihat di FB. Okey. Yang mana pada minggu lepas kita telah belajar bahawa cahaya api yang keluarkan cahaya Nabi Allah Musa alaihi salam, setelah beliau pergi melihat cahaya tersebut, api tersebut, rupa-rupanya bukanlah api tetapi adalah cahaya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itulah sebenarnya merupakan cahaya yang Nabi Allah Musa alaihi salam pada ketika itu dia telah mendapat permulaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ingin mengulas kembali apakah yang Nabi Allah Musa mendapat wahyu dari Allah, bagaimana beliau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh diulang dengar pada siri yang ke-9. Setelah kita mendapat tahu cahaya itu rupanya adalah cahaya iaitu wahyu, kan? Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah ni merupakan cahaya yang sebenar-benar cahaya, yang mana kalau kita amati pada penggunaan kalimah dalam surah, sama ada surah Taha, sama ada dalam surah An-Naml ataupun dalam surah Al-Qasas, kalau kita amati betul-betul ayat tu, kita akan dapati cahaya yang Nabi Allah Musa nampak tu memang sebenar-benar cahaya, iaitu cahaya dari Allah tu, bukan cahaya yang biasa-biasa. Cara kita nak tahu, Allah Ta'ala cerita bahawa cahaya yang Nabi nampak tu cahaya dari Allah, kan? Dia merupakan hijab dari Allah. Sebab Nabi Allah Musa dia tidak dapat melihat Allah, tetapi dia hanya dapat melihat cahaya. Jadi betapa kuatnya cahaya tu, tuan-tuan dan puan-puan ya, bukan cahaya api yang biasa, kan, tetapi cahaya dari Allah. Pada ayat dalam surah Taha, dalam suratul Namli, dalam suratul Qasas. Okey, ingat 3 surah yang telah kita sebutkan. Kalau kita lihat pada ayat, contohnya kalau kita lihat di depan nota ni, di nota tu kita akan jumpa perkataan 2 kali diulang perkataan la'alli atikum minha. Lepas tu kita jumpa sekali lagi la'alli atikum minha. Okey. Perkataan la'alli, dia ni sebenarnya merupakan ucapan dari Nabi Allah Musa kepada isterinya, kepada ahli keluarganya, ucapan yang dia sangat berharap. La'alli ni macam semoga. Moga-moga dia kata. La'alli ni dia adalah bentuk pengharapan. Maknanya Nabi Allah Musa dia nampak cahaya dari jauh tu, maka timbul pengharapan dalam diri dia. Dia ada harapan. Itu la'alli. Tetapi harapan tu dia semakin kuat, semakin benar kalau kita tengok pada ayat di bawah tu, perkataan sa'atikum. Sa'atikum ni maksudnya aku akan dapat bawakan. Kalau kita lihat perbezaan
Perkataan la'ali dia tidak dalam bentuk keyakinan, tapi dia ada harapan untuk apa? Untuk dapat cahaya api yang mereka nak tadi. Tetapi pada ayat berikutnya Allah menggunakan sa'atikum, aku akan. Maksudnya sa'atikum ni dia satu ucapan yang macam berikan satu confirmation. Dia macam sa'atikum ni aku akan dapat bawa. Tadi mula-mula la'ali dia kata apa? Aku harap dapat sesuatu pada api yang aku lihat tu. Tetapi kalau kita baca satu lagi ayat, Allah menggunakan perkataan sa'atikum. Sa'atikum ni dia bukan lagi harapan dah. Tetapi memang maknanya kita boleh kata memang sah, memang dia cakap dekat isteri dia sa'atikum, aku akan bawakan. Kalau dia kata aku akan dapat bawakan ni maksudnya confirm tak? Dia berbeza dengan la'ali. Sebenarnya kita nak ambil maklumat apa? Sebenarnya kita, kalau kita belajar dekat ayat ni, kenapa Nabi Allah Musa dia boleh cakap sa'atikum, aku akan dapat bawakan. Jadi kalau kita gabung, mula-mula dia ada harapan. Dia sangat berharap pada api tu. Tapi pada ucapan lain, dia cakap, aku akan dapat bawa. Maksud dia, punya kuat cahaya tu, punyalah kuat cahaya itu, dan cahaya itu adalah cahaya dari Allah, kita boleh lihat macam mana Allah nak mengatakan cahaya itu bukanlah cahaya yang api yang biasa, bukan cahaya itu, api itu dia nampak macam cahaya yang sebenar-benarnya hanya pandangan kosong, tak. Tapi cahaya itu adalah cahaya yang benar, sehingga kan kita tengok Allah menggunakan perkataan tu. Dia sebenarnya, Nabi Allah Musa, dia tidak tahu cahaya apa sebenarnya. Dia sangka api. Tapi cara Allah nak menerangkan kepada kita tentang cahaya yang Nabi Musa dapat tu adalah sebenar-benar cahaya. Sehingga ada pada perkataan sa'atikum. Sa'atikum ni aku akan dapat bawa, sebenarnya maksud dia Nabi Musa meyakini. Dia yakin cahaya tu dia akan dapat bawa. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Maksud dia Allah Ta'ala nak, sebenarnya Allah Ta'ala nak terangkan pada kita bahawasanya cahaya yang Nabi Musa dapat ni sebenarnya adalah cahaya yang bukan cahaya yang tipu-tipu ke, bukan cahaya yang biasa ke, sehingga kan pada ungkapan, daripada cara Allah mengungkapkan, kejap ketika mana, ketika mana Allah mengatakan cara Allah nak terang cahaya yang Nabi Musa dapat tu kuat sangat kan. Cahaya yang sebenar kita boleh tengok kepada ungkapan ayat. Kalau kita baca terjemahan mungkin kita tak perasan. Tapi kalau kita amati, perhalusi daripada satu kalimah kepada satu kalimah, kita akan dapat bahawa cahaya itu memang sebenar-benar cahaya, sehingga kan pada perkataan Nabi Allah Musa kata sa'atikum, aku akan meyakini akan jumpa sesuatu pada api itu. Kenapa dia boleh cakap aku akan meyakini? Maksudnya aku akan membawa. Allah Ta'ala cerita pada kita. Dan kita tahu memang cahaya tu adalah cahaya dari Allah. Jadi ini sebenarnya hanyalah kepada pertambahan maklumat, nak menunjukkan bahawa cahaya itu adalah cahaya yang sebenar-benar cahaya, sehingga kan pada ungkapan Nabi Allah Musa cakap dekat isteri dia tu, bukan dalam keadaan dia ragu-ragu, sebab cahaya tu kuat sangat. Cahaya tu dari Allah kan, sehingga pada ungkapan tu pun dia menggunakan pada ungkapan yang yakin. Okey. Itu pengongsian ringkas yang dapat kita belajar pada pengamatan ayat. Okey, ada sedikit lagi perkara yang saya nak kongsikan. Okey, kita lihat dalam nota yang saya ada edarkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok pada nota ini. Okey. Kita, kalau kita tak
kalau kita tak belajar, kalau kita tak ikuti kelas untuk menganalisis ayat, ya, kalau kita tak tadabbur, mungkin ada sebahagian kita yang dia tak nampak macam ada keistimewaan ayat-ayat itu dia berulang. Contohnya kan, contohnya kita belajar fasa Nabi Allah Musa dapat wahyu ni 3 surah, betul tak? Ada dalam surah Taha, ada dalam suratul Namli, ada dalam suratul Qasas. Kan? Kenapa dia berulang? Sebenarnya kita nampak dia macam berulang. Tetapi pada pengulangan tu ada maklumat lain. Maknanya pada hakikatnya cerita tu dia tak berulang. Kita nampak dia macam berulang. Kisah sama juga. Dia nampak api, dia nampak api, dia nampak api. Kita faham macam tu. Tapi kalau kita perhalusi, kita akan dapati, oh sebenarnya tak ya. Maksudnya kita akan jumpa pengulangan cerita tu, di sebalik pengulangan tu ada maklumat baru, ada maklumat yang maklumat yang kita tak dapat pada surah-surah yang tertentu. Ini saya nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan, ini dipanggil kaedah memperhalusi pada susunan ayat. Okey. Kita nak buat perbandingan antara ayat Nabi Allah Musa dapat wahyu, dia tengok api tu dalam surah An-Naml dengan surah Al-Qasas. Okey, kita nak tengok. Kita akan buat perbandingan. Tuan-tuan akan dapati dekat mana ada perbezaannya. Okey. Untuk suratul Qasas, tengok anak panah yang warna oranye tu. Okey, suratul Qasas, kalau kita tak buat macam ni, kita tak perasan pun ada sesuatu yang ada perbezaan. Ada sesuatu yang istimewa maklumat dalam Al-Qasas, ada sesuatu yang istimewa pada suratul Namli. Okey, jadi kita kena buat bentuk table lah, kena buat perbezaan. Tengok. Okey. Kalau kita amati betul-betul, suratul Qasas ni, ayat yang cerita Nabi Allah Musa dapat wahyu dalam suratul Qasas ni, ayat dia tu memang sesuai, memang ayat dia, bunyi ayat dia tu, cerita ayat dia tu sebenarnya sesuai dengan surah Al-Qasas. Faham tak maksudnya? Okey, surah Al-Qasas, dia ada banyak ayat. Okey, tetapi cara Allah menyusun ayat, cara Allah nak cerita kisah Nabi Musa tengok api itu dalam suratul Qasas, ayat yang digunakan itu dia memang tepat pada suasana surah Al-Qasas. Tetapi ketika ayat yang cerita Nabi Allah Musa dapat tengok api tu, dia dapat wahyu tu, apabila Allah Ta'ala cerita dalam surah semut, suratul Namli, dia sesuai mengikut konteks ayat surah An-Namli. Macam mana kita nak tahu? Okey. Dalam surah Qasas ni, dia punya fungsi dia adalah, kalau kita belajar daripada mula lagi surah Qasas, masih ingat? Surah Qasas, kita masih ingat tak kenapa surah tu nama Al-Qasas? Kita masih ingat kan? Nama Al-Qasas tu berkaitan dengan Nabi Musa. Dia cerita kisah dia dari mula-mula dia bayi sampailah dia sampai dekat Madian, yang dia cerita dekat pak mentua dia dulu dekat Madian tu. Itulah nama Al-Qasas. Okey, surah Qasas ni adalah surah yang memperincikan kisah Nabi Musa. Masih ingat lagi? Okey, saya tunjukkan contoh dia supaya tak terlupa. Okey, macam ni. Waktu kita belajar surah Al-Qasas tempoh hari,
Sekejap saya tunjukkan. Takut saya tak. Okay. Waktu kita belajar surah Qasas, masih ingat tak? Kandungan surah Al-Qasas, dia ada lebih kurang 4 fasa. Kan, bayangkan dari ayat 1 sampai ayat nombor 43. Panjang tak cerita Nabi Allah Musa? Ada 43 ayat dalam suratul Qasas. Maksudnya, surah Qasas ni, daripada nama surah tu pasal Nabi Musa, maka ayat cerita tentang Nabi Musa dalam Qasas ni dia panjang. Kena faham dulu, dia panjang sampai 43 ayat. Kena faham, dapatkan maklumat tu dulu. Okay, dia panjang. Okey. Kemudian, kalau kita tengok dalam suratul Namli, kita tengok suratul Namli. Okay. Surah An-Namli, okay, tengok maklumat suratul Namli. Okay. Surah Namli, kalau kita nak tahu cerita Nabi Musa, ada 14 ayat je. Pasal Nabi Musa. Bermula ayat 7. Tapi tak sampai 14 pun sebab dia mula dari ayat 7. Berapa? 7 sampai 14. Lebih kurang ada berapa ayat? 8 ayat tak? Kan? 8 ayat. Ini surah apa ni? Ini suratul Namli. Maknanya macam ni. Maknanya, surah Namli, okay, dia cerita pasal Nabi Musa ni, konsep dia cerita pendek je. Sampai ayat 7 sampai 14 je kisah Nabi Musa. Tak ada dah kisah Nabi Musa melainkan ayat 7 sampai 14. Maksudnya, peletakan kisah Nabi Musa dalam surah An-Namli ni, Allah akan cerita dia pendek je. Dan kena faham tu dulu. Kena tahu maklumat pendek tu. Okey, ringkas je. Tetapi, dalam suratul Qasas, kisah Nabi Musa ni, ayatnya banyak. Sampai 43 ayat. Ada beza tak? Ada beza. Maknanya suratul Qasas, fungsi dalam suratul Qasas tu, nak kisah Nabi Musa ni panjang Allah cerita. Kena faham tu dulu. Suratul Namli, cerita Nabi Musa ni, ada 8 ayat je lebih kurang. Tapi dekat suratul Qasas, sampai 43 ayat. Okay, dapatkan maklumat tu dulu. Okey. Kemudian, dalam suratul Namli, kalau kita belajar suratul Namli kan, surah Namli pasal apa? Pasal semut. Betul? Surah Namli ni terkenal, ataupun suratul Namli ni dia cerita tentang kisah Nabi apa yang popular. Suratul Namli dia ada kisah Nabi Musa sampai 8 ayat je. Tapi suratul Namli sebenarnya dia lebih dekat kepada cerita siapa? Kita belajar kisah Nabi Sulaiman kan pasal semut kan? Okey. Kita belajar suratul Namli ni, dia punya suasana suratul Namli ni adalah suasana surah yang cerita tentang manusia yang bersyukur macam Nabi Allah Sulaiman. Faham tak? Maknanya suasana surah An-Namli ni adalah suasana yang tenang. Dia suasana suratul Namli tu, dia punya suasana dia suasana yang bentuk mengangkat kemuliaan Nabi Sulaiman macam tu. Dia adalah suasana kemuliaan. Tetapi kisah Musa tu pendek je. Tetapi apabila kita masuk dalam suratul Qasas, dalam suratul Qasas, kisah Nabi Musa ni panjang. Lepas tu, kalau kita hayati surah Qasas ni, dia suasana yang menakutkan berkaitan dengan Nabi Musa. Ingat tak waktu dia lahir? Ingat tak lagi nama Al-Qasas tu? Itu paling penting maklumat tu. Ingat lagi yang Al-Qasas. Qasas tu maksudnya Nabi Musa kan dia cerita. Kita tengok pada ayat ni. Saya takut tuan-tuan terlupa sebab saya nak kaitkan ayat tadi tu. Moga-moga boleh ikut. Perlahan kita belajar. Begini. Saya tunjukkan. Bismillah. Kita tengok yang waktu Nabi Musa dia cerita dekat bapa mentua dia. Inilah. Ingat tak ayat 25 kan? Jumpa perkataan Al-Qasas kan? Kita dah belajar dah. Pada mula-mula yang dia jemput kan, pergi dekat Madian, duduk kat rumah sampai kat rumah seorang pak mentua dia itulah. Kan dekat situ dia cerita. Al-Qasas dia cerita. Kan lepas dia cerita tu, bapa mentua dia cakap apa?
Bapak mentua dia kata apa? La takhaf. Bapak mentua dia kata apa? Jangan engkau takut. Lepas tu pak mentua dia kata, najauta minal qaumil zalimin. Engkau telah selamat daripada kaum yang zalim itu. Jadi, suasana surah Al-Qasas ni adalah suasana yang mencemaskan. Suasana yang menakutkan. Faham tak? Konteks surah Al-Qasas. Dia beza dengan surah Semut. Okey, dah dapat maklumat tu, mari kita lihat betapa bijaksananya Allah Ta'ala ni ketika dia cerita kisah Nabi Musa pada dapat wahyu dan sebagainya, Allah Ta'ala ikut suasana suratul Namli, Allah Ta'ala ikut suasana suratul Qasas. Okey, kita tengok ya. Okey, sebab tu kita tengok yang perbezaan tadi. Okey, kita akan buktikan. Okey, kita akan buktikan. Mana tadi tu? Panjang pula notanya. Okey, kejap Okey, kita mana ayat tadi banyak. Okey, kejap Okey, kita tengok ayat ni. Okey, perhatikan baik-baik. Cuba sebab tu cuba tengok anak panah yang ke bawah tu kan. Surah Al-Qasas fungsi dia bentuk terperinci kisah Musa. Masih ingat berapa ayat tadi? Sampai 43 ayat. Betul. Kalau suratul Namli, cerita Nabi Musa ni apa? Ringkas je. Okey. Lepas tu surah Al-Qasas. Okey, surah Qasas. Saya kena ambil dia punya spotlight dia. Okey. Suratul Qasas, dia adalah suasana yang mencemaskan kisah Nabi Musa. Daripada dia lahir, mencemaskan. Betul tak? Kan? Lepas tu kisah dia tumbuk. Dan surah Qasas juga cemas-cemas dia nak ditangkap. Lepas tu dia lari pergi Madian. Suasana yang menakutkan. Tetapi dalam suratul Namli, dia adalah suasana yang mengangkat kemuliaan. Mengagungkan seseorang macam Sulaiman kan. Jadi kita tengok. Macam mana Allah Ta'ala cerita mengikut suasana. Kita mungkin tak perasan. Kan? Kalau kita tak belajar, kalau kita tak pelan-pelan belajar, tengok analisis tu, kita tak akan perasan. Jadi kalau kita tengok pada ayat, insya-Allah kita akan jumpa. Okay, kita tengok ya. Tengok. Okey, dekat kotak kuning ni, ini adalah ayat yang saya ambil dalam suratul Qasas. Okey, cuba kita tengok dulu. Okey, sekarang cuba kita tengok. Dekat ayat 7 suratul Namli, kita jumpa perkataan inni anastu nara. Okey, terjemahan saya tak tulislah. Tuan-tuan kena tengoklah nanti terjemahan pada ayat 7 tu. Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya aku telah melihat api. Okey, tapi dekat ayat 29 tu panjang pula ayat dia. Anasa min janibit turi nara. Dekat suratul Qasas pula, dia sebut, aku telah melihat api dari sebelah bukit Tur. Okey, ada perbezaan maklumat tak suratul Namli dengan Al-Qasas? Yang saya merahkan underline di bawah tu, ini adalah maklumat tambahan yang tak ada dekat suratul Namli. Dekat surah Namli ayat 7, Musa cuma cakap, aku telah melihat api. Tapi dia tak cerita api tu nampak dekat mana. Tapi ada maklumat tambahan dalam suratul Qasas. Api tu dia duduk di sebelah bukit Tur Sina. Okey, Tur Sina. Okey, maknanya ada maklumat tambahan kan? Okey. Lepas tu kita tengok pula. Dekat suratul Namli, dia tidak ada perkataan, kita kata perkataan apa ni? Imkusu kan? Kan perkataan imkusu ni kan tak ada dekat suratul Namli. Maknanya dekat ayat 29 suratul Qasas, dia ada pertambahan maklumat yang tak ada dekat suratul Namli. Kenapa tak ada dekat suratul Namli? Kenapa ayat 7 tu dia sebut sampai nara je? Dia tak sebut tempat. Sebab suasana konteks suratul Namli ni, dia cerita pasal Nabi Musa tu pendek je. Sebab tu ayat cerita tu dia pendek, maklumat dia ringkas. Tapi surah Qasas kan, dia adalah ceritanya panjang. Jadi ketika Allah ceritakan fasa ni pun,
Allah bawa ayat dia ada pertambahan. Tak ada dekat surah Namli. Kita mungkin tak perasan maklumat ni. Tapi kita dah belajar pada malam ni, kita dapati bahawa ada perbezaan rupanya maklumat tu. Tetapi perbezaan itu dia saling melengkapkan. Maknanya suratul Namli, kisah Nabi Musa tu fungsinya hanya pada meringkaskan, pada tak cerita detail. Tapi dekat An-Naml tu ceritanya detail. Kalau orang nak kata apa bukti detail? Cuba kita buat perbandingan antara perkara yang sama, kita akan dapati ada beza. Namli tengok api juga. Kalau surah Qasas tengok api juga. Tapi dekat surah Qasas tu, api tu disebut tempat dia sebelah Gunung Tursina. Lepas tu dekat surah Qasas pula ada maklumat yang Nabi Musa cakap, tunggu kat sini ya. Perkataan tunggu tu tak ada dekat suratul Namli. Tengok ada perbezaan. Okey. Kemudian mari kita tengok suasana takut yang ada pada surah Qasas. Mari kita lihat ayat tu, cara dia terangkan pada suratul Namli tu kurang takut. Suasana yang tenang, tak macam suratul Qasas. Macam mana kita nak tahu? Okey. Mari kita tengok yang ayat 7 dengan ayat 29. Okey. Waktu kita baca ayat nombor 29, kita dah sebut tadi perkataan la'ali. La'ali tu maksud apa? La'ali tu kan dia bukan bentuk yakin. Tapi dia bentuk macam harap. Moga-moga aku dapat bawa daripada api tu sesuatu khabar. Kenapa pada surah Qasas Nabi Musa guna perkataan moga-moga? Tetapi ketika ayat 7 suratul Namli, Nabi Musa dia confirm. Dia kata, sa'atikum, aku akan bawa. Apa beza dia? Beza dia adalah pada suasana cerita surah tu. Orang kalau dia takut, macam mana dia akan cakap? Kalau suasana orang takut, dia pun cakap macam, dia cakap pun macam dalam keadaan dia takut. Dalam keadaan suasana yang macam, ialah kan takut kan. So itu yang ada bentuk macam perkataan dia, tidaklah sefirm ayat aku akan bawakan. Tapi perkataan dia, moga-moga aku, nampak. Sebab dia dalam cerita dia sebenarnya dalam konteks surah Qasas tu kan, daripada mula cerita dia lahir tu, sebenarnya dia bawa suasana yang takut macam tu. Kita tak perasan, tapi kalau kita kaitkan, kita nak tengok bagaimana kebijaksanaan Allah tu dia cerita mengikut kepada suasana. Kita boleh nampak pada bentuk ayat dia. Tapi dekat suratul Namli, dia dalam bentuk dia meyakini dia akan dapat khabar tu. Kerana dia kita kan kalau orang tenang, dalam suasana tenang kan kita cakap tu macam berbeza. Okey, dapat tangkap kan? Jelas. Okey, lepas tu kita tengok contoh lain. Waktu kita baca ayat nombor 31 surah Al-Qasas, tengok perkataan dia sama macam ayat 10 surah An-Namli. Dekat ayat 10 surah An-Namli, Allah kata perkataan, Ya Musa la takhaf. Allah kata, wahai Musa, jangan takut. Wahai Musa, jangan takut. Tapi dekat surah Al-Qasas, dia ada pertambahan maklumat. Allah kata, Ya Musa, aqbil wa la takhaf. Allah kata, wahai Musa, aqbil apa? Ambil tongkat tu dan jangan takut. Apa beza? Apa beza perkataan wahai Musa, jangan takut dengan wahai Musa, ambil tongkat tu dan jangan takut. Dekat mana ayat yang lebih berbentuk macam lebih memujuk? Lebih ayat tu berbentuk untuk menenangkan. Itulah ayat 31. Sebab ayat 31 tu kan dia duduk dalam suasana yang khauf, yang takut. Jadi cara Allah Ta'ala nak kata dekat Musa jangan takut untuk ambil tongkat tu pun Allah kata ambil tongkat tu dan jangan takut. Tapi dekat ayat surah An-Naml ni, wahai Musa jangan takut. Ada beza tu.
Sebab apa? Sebab suratul Namli ni dia suasana yang bukan suasana yang takut. Okey. Lepas tu kita tengok satu lagi. Ayat 31 dengan ayat 10 suratul Namli. Okey. Ayat 31 ayat nombor 10 surah Semut An-Namli, dia ada perkataan inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ayat ni Allah kata sesungguhnya tak sepatutnya para rasul itu takut berhadapan dengan aku. Ayatnya bentuk macam tu je. Kan? Tapi ayat 31 suratul Qasas bunyi dia apa? Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang aman. Allah kata sesungguhnya engkau daripada orang-orang yang dapat keamanan. Apa beza? Ayat 31 ni bunyi dia sesungguhnya engkau wahai Musa termasuk dalam orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang dapat keamanan. Tapi ayat nombor 10 ni dia tidak ada bentuk macam nak kata engkau dapat aman. Cuma ayat dia bunyi sesungguhnya para rasul ni tak perlulah takut bertemu denganku. Tapi dekat ayat 31 dia berbunyi kata sesungguhnya engkau termasuk dalam kumpulan orang-orang yang akan mendapat keamanan. Kan beza tu. Walaupun ayat dia membawa maksud yang sama, jangan takut. Tapi cara Allah Ta'ala menerangkan tu, memang Allah Maha Bijaksana. Dia cerita ayat tu mengikut konteks suratul Namli. Lepas tu suratul Qasas, Allah cerita ikut konteks dia. Okey. Kita lihat lagi beberapa maklumat lain. Okey. Kalau kita tengok dalam suratul Namli, okey, ayat 32 suratul Qasas dia ada maklumat satu lagi. Okey, ayat ni kan bunyinya macam ni. Wadhmum ilaika janahaka minar rahbi. Ingat tak ayat ni? Ayat ni rahbi ni takut. Okey, ayat 32 ni dia ada satu maklumat tambahan yang Allah ajar dekat Musa, kalau dia takut Allah suruh dia letak tangan dia dekat ketiak dia. Maksudnya letakkan dekat dekapkan tangannya dekat dada sampai tangan dia kena ketiak. Kalau dia takut. Faham tak? Allah ajar dekat Musa dalam surah Qasas, kalau kau takut macam mana? Engkau letakkan tangan kau pada ketiak engkau. Tapi maklumat tu Allah tak cerita dalam surah Namli. Sebab apa? Sebab apa Allah tak ajar? Sebab dia ikut suasana. Okey. Lepas tu, kita tengok dalam surah Qasas, ketika Allah bagi tahu kepada Musa, nanti dia nak pergi jumpa Firaun, cuba tengok perkataan dia. Dia sama macam surah Namli. Surah Namli ada juga jumpa Firaun. Tapi beza kat mana? Tengok ya. Dekat surah Namli ayat 12, Allah kata apa? Ila fir'auna wa qaumih. Allah kata, engkau ni bawa mukjizat tu jumpa Firaun kepada Firaun dan kaumnya. Allah kata Firaun dan kaumnya. Okey, tapi dekat surah Al-Qasas Allah kata ila fir'auna wa mala'ih. Wa mala'ih ni maksudnya pergi kepada Firaun dan pembesar-pembesar Firaun. Beza tak? Beza tak ayat jumpa Firaun dan kaumnya? Beza tak jumpa Firaun dengan pembesar-pembesarnya? Mana lebih yang menakutkan? Jumpa Firaun dengan kaum dia ke? Jumpa Firaun dengan pembesar dia? Kita mungkin kita tak perasan, tapi masih ingat lagi tak? Kenapa Nabi Musa dia lari pergi ke Madian? Kan dia tahu. Ingat tak cerita dia? Yang kan pembesar-pembesar Firaun nak pergi bunuh dia. Betul tak? Kan pembesar-pembesar dah buat mesyuarat nak tangkap Musa ni. Tapi Nabi Musa terselamat. Sebab ada seorang lelaki menasihatkan dia supaya dia keluar. Jadi kalau kita tengok cara Allah Ta'ala cerita ni, memang dia mengikut daripada awal
ayat yang awal surah Al-Qasas tu sampailah 32. Ayat dia berbentuk dalam suasana yang macam menakutkan, memujuk, menenangkan. Tapi ketika surah An-Naml tak ada. Ha, nampak kan? Saya harap tuan-tuan lebih nampak. Kalau nak nampak lagi kan? Okey, jom saya tunjukkan ayat nombor 33 dalam suratul Qasas. Okey, kita tak kongsi lagi ayat tu dalam kelas sebelum ni. Tapi kita nak tunjukkan bahawa suasana suratul Qasas adalah suasana yang memang menakutkan. Sehingga kan ayat 33 ni pun kita akan jumpa dia punya perkataan Musa tu perkataan yang menakutkan. Saya tunjukkan dalam nota tu ada. Tengok ayat 33. Ayat 33 ni kita tak belajar lagi. Sebab ayat 33 ni suratul Qasas dia dah masuk fasa 3. Tetapi saya nak kukuhkan maklumat macam mana Allah Ta'ala bawa kita dalam penceritaan. Tapi penceritaan suasana yang menakutkan. Kita mungkin tak dapat rasa sebab kita kurang faham. Tapi kalau kita faham, waktu kita baca ayat tu kita rasa macam suasana yang mencemaskan. Faham tak? Kita tengok ayat 33 suratul Qasas. Allah kata apa? Setelah Allah kata, ingat tak? Ayat 32 kan, Allah bagi tahu, kau pergi jumpa Firaun dengan pembesar dia. Ingat ayat 32 kan? Lepas tu ayat 33, tengok Musa jawab apa? Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Musa cakap apa? Ya Rabbku, aku telah bunuh seseorang dalam kalangan mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Nampak tak? Takut tak? Suasana takut tak? Takut. Tapi, kalau kita baca surah An-Naml, berbeza. Berbeza. Okay, surah An-Naml ayat 12 kan? Okay, kita tengok. Kita tengok pada ayat yang berikutnya. Apa pasal Nabi Musa? Ada tak dalam surah An-Naml? Lepas ayat nombor 12. Okay, kita tengok. Kalau kita baca pada ayat nombor 13 dekat surah An-Naml, tengok ya. Tengok, ayat dia tu pun bukan ayat menakutkan. Bukan ayat yang menunjukkan suasana takut. Tapi ayat 13 surah An-Naml, selepas Allah kata pada Musa, engkau pergilah kepada Firaun dengan kaumnya. Ayat 13 tu, Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala kata, maka ketika tanda-tanda mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada Firaun dan kaumnya, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Maknanya ayat 13 surah An-Naml ni, dia dalam suasana menunjukkan hebatnya Musa dah dapat tunjukkan mukjizat. Tapi ketika ayat 33 suratul Qasas, ayat dia dalam ayat yang berbentuk mencemaskan. Sehingga cemas apa dia kata, macam mana aku nak jumpa Firaun ni? Aku pernah ada kes dengan diorang ni. Aku pernah bunuh. Aku takut mereka akan bunuh aku. Ada beza tak? Itulah suasana yang Allah Ta'ala cerita dalam suratul Al-Qasas. Saya kongsikan maklumat ni kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapati walaupun kisah Musa ni berulang pada lebih dekat 30 surah. Tetapi sebenarnya walaupun berulang, sebenarnya cerita dia tak sama. Walaupun berulang. Tengok ya, kisah api saja. Tapi sebenarnya tak sama. Tak sama tu. Ada maklumat tak ada dekat sini. Ada maklumat tambahan dekat sini. Walaupun dia berulang pada cerita yang sama. Maka yang bawa cerita ni siapa? Adalah Allah. Yang cerita ni adalah Allah. Maka kita kena belajar. Gali maklumat ni. Untuk mencari rahsia di sebalik pengulangan kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Siapa belajar, memang dia tak akan jemu. Dia akan gali lagi. InsyaAllah saya akan bukakan lagi maklumat ni sebab kita dah sampai siri 10. Jadi saya tengok tuan-tuan dah macam dah okay, boleh ikut, berminat. Saya akan bongkarkan. Bukan saya pun merujuk, membaca dalam beberapa kitab juga. Mencari maklumat kenapa cerita ni sama. Tapi sebenarnya tak sama.
Ya, untuk kita belajar lagi. Okey. Kita dah dapat maklumat tadi. Okay, sekarang kita nak tambahkan maklumat yang lain. Okey. Dia begini. Kita jumpa tak perkataan anasa? Kita ada jumpa dekat dalam surah kita jumpa dalam surah perkataan anasa. Ada 4 kali dalam surah, ada 4 kali Allah Taala cerita pasal kita Nabi Musa kan. Cuma okey, tengok tak terjemahan kita. Okey, ini terjemahan Quran, terjemahan kita punya. Saya rujuk dalam Pimpinan Rahman. Saya nak tunjukkan tuan-tuan yang mana tidak cukup hanya baca terjemahan yang ada. Kena rajin sikit baca banyak terjemahan ke, ataupun kalau belajar akan dapat jawapan. Saya tunjukkan perbezaan ya. Okey. Waktu kita tengok dekat terjemahan anasa kan. Anasa ni macam dia melihat. Nabi Musa tu dia melihat. Dia melihat. Apa kita faham dia melihat? Dia melihat min janibit turi nara. Ni kita baca dari surah Al-Qasas kan. Cuma terjemahan kita yang Pimpinan Rahman. Pimpinan Rahman ni memang terjemahan yang diiktiraf di Malaysia. JAKIMnya, hatta dekat universiti pun kalau nak tulis tesis, nak tulis jurnal ke apa, memang digunakan Pimpinan Rahman. Tetapi ada kekurangannya. Dekat mana? Tengok ya. Ketika ayat anasa diterjemah apa? Dia iaitu Musa melihat api dari sebelah gunung Tursina. Kalau tuan baca Nabi Musa melihat, apa tuan rasa? Maksudnya, apa tuan faham? Melihatlah kan? Kita melihat. Melihat dengan mata kasar, melihat. Tetapi perkataan anasa ni, dia bukan sekadar melihat. Sebenarnya. Tetapi anasa ni, dia perkataan dia bukan sekadar melihat guna mata saja. Tetapi dia diiringi dengan perasaan. Okey, tengok terjemahan dia yang tepat. Melihat dia tepat. Dia tepat dah melihat tu. Bukan saya kata tak tepat. Tak. Tapi dia akan mengurangkan penghayatan. Kita kan nak tadabbur, nak sentuh hati kita, nak sentuh jiwa kita kan. Jadi kita kena dapatkan anasa ni maklumat apa sebenarnya. Dia memang pasal melihat. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-puan. Begini. Kalau kita baca, tengok ya, saya rujuk dalam kitab Al-Qasas Al-Qurani oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Okey, ada dalam kitab lain juga, dan Lataif pun ada. Tengok beliau kata apa? Beliau kata perbuatan anasa, sebab anasa kan telah melihat. Okey, perbuatanlah. Kata kerja melihat. Sebenarnya perkataan anasa, perbuatan anasa iaitu melihat, memberi makna yang lebih mendalam dan lebih umum, lebih luas daripada hanya ro'a, iaitu melihat. Maksudnya apa? Kalau Allah guna anasa, iaitu dia melihat dengan perasaan tenang dan dada yang lapang. Dia bukan melihat saja, tapi waktu dia melihat tu, hati dia lega sangat. Beza tak? Melihat api, sekadar melihat, berbeza dengan kita menterjemahkan melihat dengan timbul perasaan lega, lapang. Berbeza tu. Sebab itu, saya lebih, kalau sewaktu saya baca taksih Al-Azhar Hamka, beliau terjemah apa? Cuba tengok ayat dia terjemah. Sebenarnya ini lebih tepat. Buya Hamka dia terjemah apa? Dia kata, anasa min janibit turi nara. Dia kata, senang hati dia melihat api di lereng gunung. Ada perkataan apa dekat situ? Senang hatinya. Berbeza. Dia melihat api. Cuma anasa ni, macam si Solah sebut tadi tu, dia datang dengan bawa perasaan, lega dia nampak tu. Dia jadi tenang. Dia jadi gembira. Berbeza dengan hanya terjemah dia melihat.
Tapi nak buat macam mana terjemahan kita macam tu? Sebab kita tak belajar, kita takkan dapatlah maklumat tambahan ni. Saya pun memang tak dapat juga maklumat ni kalau saya tak mengajar. Wallahi saya cakap. Tapi disebabkan kita mengajar, kita akan study, kita akan buat persediaan, kan? Kita nak tadabbur, maka dibuka pada pelbagai kitab rujukan. Oh, rupa-rupanya baru ku tahu. Macam itulah. Jadi saya kongsikan pada tuan-tuan perempuan. Bukanlah saya nak kata jangan guna PP Rahman ni, tak. Tetapi ada beberapa tempat dia belum lagi bagi makna yang makna yang macam lebih lebih macam lebih mendalam. Sedangkan anasa dia tak sama macam ro'a, melihat, tak sama macam abthara, melihat, tak sama. Seperti mana kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Qasasul Al-Quran. Jadi kalau kita ambil terjemahan ni kan, cuba tuan-tuan bayangkan, kita akan dapat satu maklumat tambahan tau. Sebab kalau kita ambil pada perkataan dia melihat saja tanpa bawa kepada ketenangan hati jadi senang, kan? Kita akan faham dia melihat je lah. Apabila kita dapat terjemahan senang hati dia melihat, kita akan dapat maklumat tambahan. Kenapa dia senang hati? Ketika dia melihat api dekat sebelah Gunung Tursina tu, kenapa dia senang hati? Kita dapat maklumat tambahan dah. Jadi kita akan carilah kenapa dia senang hati. Maknanya sebelum tu dia tak senang hati. Hati dia rasa resah je. Tapi setelah dia melihat api tu, tenang hati dia. Berbeza kan? Kalau kita dah dapat maklumat ni. Maknanya, kan Nabi Musa, ingat tak? Dia kan keluar berjalan sampailah waktu malam gelap, sejuk. Betul tak? Kita dahlah kita tak tahu jalan. Mana jalan nak balik Mesir ni? Gelap ni. Kan? Api ni pula tak boleh nak hidup ni sebab sejuk ni. Dengan padan sejuk. So kita akan jadi apa? Kita jadi resah. Betul kan? Macam mana dia nak sampai ni? Tetapi apabila dia nampak cahaya dekat sebelah Gunung Tursina tu, lega dia. Berbeza kan? Dengan hanya melihat. Rupa-rupanya, kenapa hati dia lega? Rupa-rupanya, cahaya yang dia nampak tu bukan sekadar api sebenarnya. Tetapi itu adalah cahaya dari Allah. Apabila kita dapat cahaya dari Allah ni, kan, hati kita memang akan tenang. Hati kita memang akan lega. Sebab dalam dada kita, kan, kita dapat cahaya dari Allah. Nak tahu cahaya dari Allah ni kuat macam mana? Bacalah surah An-Nur. Nurun ala nur. Baca kat situ. Tapi kita tak akan dapat penghayatan ni kalau kita tak belajar. Kalau kita tak mengamati daripada satu perkataan kepada satu perkataan. Sebab tuan-tuan dah masuk kepada siri dan naik ke 10 ni, saya memang akan besarkan lagi skop dia, besarkan lagi, supaya kita dapat mendalami ayat-ayat yang Allah nak cerita pada kita. Satu nikmat tuan-tuan, betul tuan-tuan. Saya jumpa maklumat ni, ya Allah, saya memang tak sabar-sabar untuk saya kongsikan sebenarnya. Saya rasa macam, ya Allah, ilmu Allah Ta'ala ni lagi dibaca, lagi jumpa maklumat, lagi digali, lagi banyak maklumat. Sampai kalau tak makan tak apalah. Kata, aku nak belajar, kata kita nak cari dulu maklumat tu. Okey, moga-moga kita dapat manfaat. Okey, kita ada waktu lagi kan? Okey, ada soalan nak tanya? Kejap. Ada yang tanya, Ustaz, kebiasaan kita akan rasa takut melihat api yang besar kan? Beza dengan Musa yang rasa tenang. Okey, betul lah. Api yang besar. Cuma kita nak kata kenapa dia boleh tenang, antara isu dia memang dia sangat memerlukan api ketika itu. Dan kalau kita faham yang tersuratnya, rupanya itu adalah cahaya dari Allah. Lepas tu pula dia punya tenang tadi tu sampai dia boleh cakap dekat isteri dia, aku akan bawa dekat engkau. Kan? Jadi ayat tu menunjuk kau itu memang benar-benar cahaya. Okey.
Sekarang kita lanjutkan beberapa maklumat tambahan. Okey. Dalam ayat yang kita baca sebelum ni, kita jumpa kan? Kita ingat tak yang kita baca sebelum ni kan? Allah bagi tahu dalam surah An-Naml yang tongkat dengan tangan dia tu adalah merupakan di antara 9 mukjizat. Betul? Kan Allah kata dalam surah An-Naml kan? Fi tis'i ayatin. Ini termasuk 9 mukjizat. Tapi saya tak terangkan lagi pada tuan-tuan dan perempuan 9 mukjizat tu apa. Setakat yang kita tahu 2 tu je lah. Tongkat dengan tangan dia yang bertukar boleh mengeluarkan cahaya putih yang terang. Jadi malam ni saya kongsikan maklumat. 9 ayat tu apa? Okey, dalam nota tu ada kan? Dalam nota. Okey, 9 ayat tu okey, kita boleh jumpa dalam surah ni. Ini adalah dalam surah Al-A'raf. Tulis ya. Ini surah Al-A'raf ayat 130 dan saya ambil dan ayat 133. Kita akan jumpa lagi 7 ayat. Maksudnya 7 tanda. Tanda Nabi Musa tu dia memang utusan Allah. Ada 7. 2 lagi kat mana? Kau tanya 2. 2 tu yang tongkat dengan tangan bertukar menjadi cahaya warna putih. Itulah 2 tu. Tapi 7 lagi kat mana? Yang dekat sini. 7 tu apa? Dalam nota tu saya dah letakkan dalam kotak berwarna merah dah. Dalam surah Al-A'raf ayat 130 Allah mengatakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarat. Nombor 1 apa? Dekat ayat 130 ni ada 2. Ada 2 tanda kerasulan Nabi Musa, iaitu musim kemarau bis-sinin. Satu lagi adalah kekurangan buah-buahan. Maksud dia Nabi Musa ni doa dia mustajab. Dia boleh hilangkan masalah musim kemarau di zaman masa waktu dia dakwah kepada Firaun. Dia boleh hilangkan masalah kekurangan buah-buahan. Tu kenapa dia boleh hilangkan? Kerana doa dia tu mustajab, menunjukkan bahawa Musa ni bukan orang biasa. Dia ni ada hubungan dengan Tuhan ni. Hubungan apa? Dia Rasul lah. Tu 2. Kemudian yang berikutnya ada pada ayat 133. Ada 5 dekat sini. Ada 5 tanda yang menunjukkan Musa ini adalah pesuruh Allah. Yang pertama adalah tufan. Tufan ni taufan. Kita jangan faham taufan yang kita faham angin tu. Taufan dalam bahasa Quran maknanya banjir besar. Bah besar. Banjir besar, taufan. Okey. Lepas tu yang berikutnya al-jarad. Wal-jarad ni adalah belalang. Lepas tu wal-qummal iaitu kutu. Wad-dhafadi' iaitu katak. Wad-dam iaitu darah. So ayat 133 ni ada berapa tanda? Ada 5 kan? Taufan, belalang, kutu, katak dan darah. So 5 campur 2 kekurangan buah-buahan musim kemarau ada 7. Campur tongkat, campur tangan, semua sekali ada 9. Okey. Cuma dalam terjemahan dia terjemah ayat ini mukjizat. Mungkin kita boleh betulkan sikit. Dia kalau kita perhalusi sebenarnya mukjizat Musa ni dia 2 je. Tongkat dengan tangan. Kenapa kita kata 2 sahaja? Tuhan kata 9. Tuhan tak kata mukjizat, Allah tak kata mukjizat, Tuhan kata ayatun. Kenapa? Dia macam ni. Mukjizat tongkat dengan tangan je. Sebab apa dia kata mukjizat? Sebab perkataan mukjizat itu dia adalah benda yang luar biasa. Macam tongkat boleh bertukar menjadi ular. Tangan daripada warna merah boleh bertukar menjadi apa? Menjadi warna putih yang bersinar. Itu baru mukjizat. Sebab dia mesti yang khariqul adat. Benda yang luar biasa. Tapi kalau macam banjir
biasa, tempat lain pun ada banjir. Taufan ada, musim kemarau ada, buah-buah kurang ada. Sebab itu, dua je mukjizat yang digunakan untuk dicabar dan untuk mencabar pihak lawan. Tapi taufan, dia tak guna untuk mencabar dua pihak. Belalang tak. Maksudnya yang 7 ni, macam musim kemarau dengan buah-buahan ni, dia bukan, dia kalau mukjizat ni dia mesti lawan. Ada pihak yang akan kalah, ada pihak yang menang. Tapi musim kemarau, dia bukan guna untuk mencabar mereka, buat musim kemarau. Tak ada. Maka kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam Al-Qasasul Qurani, dia kata yang 7 ni, dia lebih tepat dikatakan sebagai bala. Dia merupakan satu bala dari Allah kepada Firaun dengan kaum dia. Sebab itu 7 ni campur 2 tadi di bawah tajuk ayatun. Tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah yang Allah beri kepada Musa. Itu sebenarnya lebih tepat. Dua je mukjizat dia yang digunakan untuk mencabar, ada yang dicabar tu. Tapi yang 7 ni sebenarnya dia lebih kepada bala, cuk dugaan dari Allah kepada mereka. Nanti kita akan belajar secara detail pada fasa yang ketiga nanti. InsyaAllah kita akan ulas kenapa disusun musim kemarau, kurang buah-buahan. Nanti kita akan belajar. InsyaAllah. Okay, dapat itu maklumat dia. Okay, kemudian last sekali untuk malam ni. Cuma saya pun tak pasti. Kita pun dah pukul berapa ni. Sekejap. Oh, kita dah 10.16. Mungkin tuan-tuan boleh teruskan lagi. Boleh kita habiskan. Boleh kita teruskan malam ni lagi. Boleh, sikit lagi. Mampu tak? Boleh. Mampu lagi tak ikut? Boleh masuk ke tak? Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Kita akan, maknanya inilah sekali maklumat yang kita nak perincikan pada fasa yang kedua. Okey. Waktu kita baca dekat Suratul Namli, ini kan ayat last sekali kan? Suratul Namli pasal fasa kedua. Ya Allah Ta'ala kata, pergilah kepada Fir'aun dan kaumnya. Lepas tu penutup ayat tu Tuhan kata apa? Innahum kanu qawman fasiqin. Tuhan kata Fir'aun dan kaumnya, mereka adalah kaum yang fasik. Kita selalu dengar orang katakan fasik. Rupanya Fir'aun dengan kaum dia yang ikut dia tu, mereka lah di antara yang awal-awal juga yang mendapat gelaran fasik. Begitu juga dalam Suratul Qasas. Kita jumpa pada penutup fasa Nabi Musa mendapat wahyu kan. Allah Ta'ala tutup dengan penghujungnya. Innahum kanu qawman fasiqin. Sesungguhnya Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, mereka ini adalah kaum yang fasik. Jadi malam ni kita nak belajar. Apa fasik ni sebenarnya? Kalau macam siapa ikuti kelas Suratul Baqarah pada hari malam semalam, kita dah belajar perkataan fasad. Malam ni kita belajar fasik. Apa tu fasik? Kan kita dengar kan, wali ni kalau dia fasik tak boleh jadi sebagai wali, contoh kan. Orang gunakan fasik. Fasik itu apa? Okey, malam ni kita belajar. Okey, apa maksud fasik? Okey, tengok dalam nota tu ada. Mungkin ada setengah tempat saya dah ajar tajuk fasik ni. Tapi tak apa, boleh ulang. Okey, pertama catat. Kalimah fasik, fa sin qaf, diulang sebanyak 54 kali di dalam Quran. Dalam pelbagai bentuk lah. Kadang-kadang Allah guna al-fisqu, kadang Allah guna fusuq, kadang-kadang Allah guna al-fasiqin. Macam kita baca tadi kan. Ada 54 kali Allah cerita pasal fasik ni. Tapi bukan kalimah
fa sin qaf saja. Dia dalam bentuk lafaz yang berbeza lah. Okey. Dari sudut bahasa, fasiq ni dia membawa makna keluar daripada sesuatu. Maksudnya sesuatu yang keluar itulah fasiq. Kalau macam biji benih, contohnya macam biji macam kurma kan, ataupun biji benih keluar daripada sarung dia, fasik lah biji benih tu. Itu keluar daripada sesuatu. Kan, contohnya kalau ada itu dipanggil fasik. Tetapi kita bukan nak ambil sudut bahasa saja, tapi yang paling penting sudut istilah. Apa tu fasik? Fasik ni sebenarnya adalah keluar seseorang itu daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita tak taat pada Allah, fasik. Hei, bahaya perkataan fasik ni. Rasanya semua kita layak kot dapat digelar fasik sebab ada kala kita keluar daripada mentaati Allah. Kita jangan kecam Firaun je. Kecam Firaun, fasikin. Kita terlupa rupa-rupanya fasiqin ni sebenarnya dia membawa makna sesiapa yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, dia itu adalah fasik. Okey. Tapi kita kena belajar lagi. Fasik yang macam mana? Kategori apa? Okay, kita belajar lagi. Okey. Saya tunjukkan contoh ayat Suratul Kahfi ayat 50. Okey. Yang Allah Ta'ala labelkan kepada iblis ni fasik. Kenapa? Jadi kalau dah faham perkataan fasik istilah, maka kita akan dapat jawapan dia. Kenapa Allah kata iblis ni fasik? Okey, kalau kita baca ayat 50 Al-Kahfi kan, Allah minta kepada malaikat sujud, malaikat taat pada Allah. Tapi ketika Allah minta iblis itu sujud, iblis taat ke iblis tak taat? Iblis tak taat. Iblis dia tak nak sujud. Betul tak? Lepas tu Allah Ta'ala kata, dia ni siapa? Allah kata, kana minal jin. Dia itu adalah jin. Dia daripada kumpulan jin. Lepas tu Allah Ta'ala beri dia gelaran apa? Fafasaqa an amri rabbi. Lalu dia menjadi fasik terhadap perintah Tuhan dia. Kenapa Allah kata iblis tu fasik? Maknanya iblis ni dia tidak mentaati perintah Allah supaya sujud kepada Adam. Apabila dia terkeluar, apabila dia tidak mentaati Allah suruh sujud, maka dia mendapat gelaran fasik. Itu contoh dia. Okey, kita tengok lagi. Surah Al-Imran ayat 110. Okey, fasik. Okay, kenapa saya warnakan perkataan al-mu'minun? Okay. Orang-orang yang fasik, lawan dia adalah orang-orang beriman. Maknanya perkataan fasik, lawan dia adalah iman. Adalah iman. Dekat ayat 110 ni kita dah jumpa dah lawan perkataan fasik tu apa. Betul Allah kata, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah kata, ada di antara mereka yang beriman dan kebanyakan mereka orang fasik. Maknanya gandingan kepada fasiqun adalah mukminun. Ataupun kalau bilangan satu, gandingan kepada fasik adalah mukmin. Okey, jelas. Nampak kan contoh dia? Okey, sekarang kita ambil contoh lain. Kita gunakan surah Sajadah ayat 18. Okey, untuk kita menghayati tentang kenapa Allah panggil Firaun ni fasik. Kita kena tahu maklumat fasik tu apa. Jadi dalam surah Sajadah ayat 18 kita jumpa sekali lagi lawan kepada fasik tu apa? أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Allah kata, adakah orang yang beriman, mukminan, sama macam orang fasik?
mereka tak sama. Maknanya apa? Fasik berbeza dengan mukmin. Orang beriman tak sama dengan orang fasik. Membawa maksud fasik lawannya adalah mukmin. Okey, dapat faham dari contoh ni? Okey. Kemudian kita pergi kepada siapakah golongan fasik ni? Golongan fasik ni, okey, jangan lupa istilah tadi ya. Maksudnya fasik adalah orang yang tidak mentaati Allah. Keluar daripada taat kepada Allah ni terbahagi kepada dua grup. Terbahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, orang yang tidak mentaati Allah ni, mereka ni adalah orang kafir dan orang munafik. Ada lagi satu kumpulan lain, dia fasik juga. Tapi mereka ni siapa? Mereka ni bukanlah orang kafir. Mereka bukan orang munafik. Tetapi mereka ni adalah orang yang melakukan dosa besar dan orang melakukan dosa kecil. Agak-agak kita duduk kat mana? Kita duduk golongan fasik yang mana? Kalau kita orang yang melakukan dosa besar, kita juga duduk dalam kumpulan orang fasik. Kalau kita melakukan juga dosa kecil, kita juga termasuk dalam golongan fasik. Okey, nampak dua golongan ni. Sebab fasik tadi kalimah apa? Keluar daripada ketaatan kepada Allah. Daripada pecahan inilah para ulama mengkategorikan tahapan. Tahapan fasik ni ada dua jenis. Okey, ada fasik yang tahapan dia itu fasik yang besar. Maksudnya dalam banyak-banyak fasik, orang fasik yang sangat-sangat fasik adalah orang yang buat syirik besar dan juga kafir lah. Faham tak maksudnya? Okey, kemudian dalam banyak-banyak fasik, fasik mana yang dia tidaklah tinggi sangat kefasikan dia. Iaitu kita panggil fasik yang kecil, iaitu orang yang dia tak buat syirik besar. Dia bukan orang kafir, tapi dia buat dosa yang bukan syirik, dia bukanlah orang kafir. Jelas tak, dapat beza tak? Maknanya jenis fasik ni dia ada yang tahap paling tinggi sekali kefasikannya, iaitu orang yang buat syirik dan orang kafir. Tapi setiap orang fasik tadi yang berdosa tadi dia panggil fasik juga, cuma level dia, kategori dia tidaklah fasik yang berat, tapi tetap panggil fasik juga. Okey. Kemudian mari kita tengok contoh ayat Quran yang sebut fasik yang besar. Dalam banyak-banyak orang fasik, yang paling fasik sekali siapa dia? Kita tengok contoh ayat. Allah buat contoh. Dalam surah Taubah ayat 84. Ni orang munafik. Tengok Allah kata perkataan fasik ya. Innahum katharu billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka tu siapa? Orang munafik. Mereka telah kafir, mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dalam munafik, dan mereka ni memang adalah kafir. So orang kafir dengan orang munafik, mereka ni siapa kata Allah? Dan kalau mereka mati dalam keadaan macam tu, Allah kata apa? Wahum fasiqun. Mereka itu fasik. Dalam keadaan fasik. Maknanya fasik dekat sini merujuk fasik yang level mana? Tahap mana? Ini dia panggil fasik yang tahap tertinggi. Iaitu mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan macam tu. Kita ambil satu lagi contoh ayat. Tengok dalam surah Nur ayat 65. Allah Ta'ala sebut contoh orang yang dapat fasik yang paling tinggi siapa? وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ. Sesiapa yang kufur, ingkar sesudah dapat penjelasan itu, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Maka mereka itulah orang yang fasik. Kenapa mereka orang fasik? Sebab mereka kafara. Mana ini tahap fasik mana? Tahap yang fasik yang sangat besar. Okay, sekarang kita tengok pula
ini satu contoh lagi lah dalam suratul Al-An'am ayat 49 Allah panggil mereka fasik sudut apa? Kadzabu nabi ayatina. Mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka ni fasik. Mereka ni mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala ni. Ini adalah kategori fasik yang tinggi, fasik yang besar. Okay, kita tengok contoh. Ini jelas-jelas lah surah Taubat 67 ni kita jumpa orang munafik. Okay, innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik tu mereka tu orang yang fasik. Tapi fasik kat sini kategori mana? Kategori orang yang kufur, orang yang kafir kepada Allah, munafik. Inilah fasik yang sangat tertinggi. Okey, kita tengok contoh ayat Quran kata ada orang fasik ni, tapi mereka ni bukanlah fasik tahap tertinggi, tapi rendah je kefasikan dia. Contohnya dalam suratul Hujurat ayat nombor 6. Ni cerita orang yang bawa berita, suka buat berita-berita palsu. Contohnya Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun. Jumpa tak perkataan fasiqun? Allah kata, wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasiq. Bawa apa? Bawa berita. Binabain, bawa berita. Maknanya orang yang suka bawa berita yang tidak benar, Allah juga memanggil dia adalah fasik. Tapi fasik dia dalam isu berita tadi tu, dia bukanlah digolongkan fasik yang besar dan tinggi. Macam orang munafik, macam orang kafir. Contoh satu lagi dalam bab mencari saksi. Ni ayat nombor 28, 2 pasal hutang kan. Allah kata wala yudarra katibun wala syahidun wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Perkataan fusuqun. Janganlah mana-mana jurutulis hutang dan saksi tu kau susahkan dia. Sekiranya kamu melakukan perbuatan tersebut, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan fasik. Fasik juga, berdosa juga. Tetapi bukanlah fasik yang mana? Bukanlah fasik yang besar. Seperti mana orang kafir dan orang munafik. Maka habislah pengisian kita pada petang ni, pada malam ni. Jadi kita dah tahu dah pengertian fasik. Kita tahu pembahagian fasik, lawan kepada fasik. Jadi ulas sekali adalah Firaun ni agak-agak dia dalam fasik yang mana? Musa nak pergi jumpa Firaun ni fasik kategori mana? Kategori mana agak-agaknya? Firaun. Dengan kaum dia, dengan pembesar-pembesar dia, fasiqin. Sudah tentulah Firaun dengan kaum dia, dengan pembesar-pembesar dia adalah fasik yang kategori 1, iaitu orang-orang yang kafir kepada Allah. Okey. Jelas tentang perkataan fasik? InsyaAllah minggu depan kita akan memasuki fasa yang ketiga, malam raya Al-Dhaha, Aidil Adha. Nak buat kelas ke? Kelas kan? Jalanlah, terus kita jalan kan, online tak apa, sambil makan ketupat, sambil kita belajar insya-Allah. Okey, ada sebarang persoalan, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, masa Nabi Musa bawa family dia daripada Madian ke Mesir, tujuan asalnya tu sebenarnya apa? Sebab bila on the way tu dia dah dapat mission baru lah kan, Allah bagi kan. So pada awal-awalnya dia nak pergi untuk apa? Dia balik tu ialah nak balik kampung. Dia dah lama tak balik kampung. Bukan untuk berdakwah lagi lah maksudnya. Masa tu dia tak tahu lagi dia Rasul. Cuma kalau kita baca sejarah dia, memang dia tu Allah Ta'ala dah declare awal-awal dekat mak dia yang dia tu akan jadi Rasul. Dan sebenarnya kalau kita tengok pada yelah betul lah, maksudnya dia
dia memang daripada dia kecil lagi Allah Ta'ala janji dia nak menjadi Rasul. Cuma dia tidak tahulah pada waktu bila dia akan dilantik menjadi Rasul. Semasa dia dialog tu lah yang memang dah sah Ya, dia dapat ya, rasulan lah. ya. Ya, masa tu, maksudnya masa itulah permulaan dia ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah. Nama pun dia adalah Rasul. Allah bekalkan dia mukjizat ketika itu. Okay. Dia punya saudara Harun tu bila pula nak join dia? Dia tak balik bukan dengan Harun kan? Tidak. Sebab itu watak Harun ni Allah Ta'ala tidak cerita macam mana dia lahir, tak ada. Tiba-tiba nanti waktu kita belajar fasa 3 kita akan dapati ada watak Harun tu. Sebab itu kita katakan Harun ni kita tak boleh nak kata dia tu abang ataupun dia tu pun adik. Sebab cerita dia tu Allah Ta'ala tidak ceritakan. Sebab tu kita cuma kata dia adalah saudara Musa. Okay. Dia begini, dalam Quran kadang-kadang Allah memang dia tak ceritakan watak seseorang itu daripada lahir, tiba-tiba dia muncul watak dia. Macam kalau kita belajar kisah Nabi Daud, macam tu juga. Kisah Nabi Allah Daud, Allah tak cerita dia asal usul kampung macam mana, duduk kat mana, lahir dia. Cuma kisah Nabi Daud ni tiba-tiba dia duduk diselitkan pada cerita Tolut lawan dengan Jalut. Kat situ baru ada watak Nabi Daud. Dia begitulah. Itu dia panggil, dia kalau kita belajar kisah-kisah dalam Quran, ni dia panggil teknik, salah satu kata Said Qutub rahimahullah, ni kaedah Allah terus pergi kepada, Allah terus potong, Allah Ta'ala tak cerita pada permulaan, dia terus pergi kepada watak tengah-tengah. Dia kalau macam kita cerita contoh kan, kadang-kadang cerita ni dia ada pembukaan dulu, kadang-kadang tengah cerita terus pergi thriller, macam itulah Al-Quran tu Karim menceritakan. Tapi ada sebab. Kerana Allah yang menyebutkan tentu pasti ada sebabnya. Wallahu ta'ala a'lam tentang Nabi Harun itu. Tapi kita akan ceritalah kenapa dia nak bawa Nabi Harun tu. Kita akan datang insyaAllah. Ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Kamila. Fasik Ustaz kata tadi kan kalau Fir'aun tu kira dah kufur lah. Betul. Sebabnya ayat surah Baqarah ayat 27 tu menerangkan tentang keadaan orang fasik yang mengatakan orang-orang fasik tu melanggar perjanjian dengan Allah. Boleh Ustaz elaborate tak sikit yang tu? Yang mana? Yang ayat 27 Baqarah tu. Ada saya paparkan tadi tak? Tak ada. Oh, tak ada dekat dalam tu. Ayat berapa? Ayat 27 surah Baqarah. Ayat 26 tentang fasik tu. Tapi fasik kat situ siapa? Fasik dekat situ dia cerita tentang siapa ayat 27 tu? Okey. Ini cerita tentang dikaitkan juga dengan Ahlul Kitab. Okey, yalah. Maksudnya menjanji perjanjian dengan Allah ni untuk mentaati Allah, ikut perintah Tuhan dan sebagainya, mereka adalah yang fasik. Tapi dekat ayat tu dia adalah fasik yang besar lah. Fasik yang besar. Kalau fasik besar tu maknanya dah kufur lah. Dia kufur, dia munafik, dia mendustakan ayat-ayat Allah, dia panggil orang yang tidak beriman lah. Sebab tu dalam Quran ni kalau dia sebut fasik tu banyak merujuk kepada yang fasik yang besar. Jadi asalnya mereka ni ialah, tapi kalau Fir'aun tu asal pun tak Islam. Tapi kalau orang yang lain tu bagaimana? Lain kalau tu maksud dia? Lain maksudnya macam mana tu? Lain maknanya yang tadi kan dosa kecil, jenis fasik kecil. Ya. Fasik lah tu juga. Maknanya yang kalau yang kecil tu masih belum terkeluar dari Islam. Belum. Dia belum. Dia fasik yang kecil, dia belum terkeluar lagi pada Islam lah. Cuma dia memegang gelaran fasik. Dia sama macam kita faham perbuatan zalim. Orang yang berdosa, mereka tu adalah dia memegang gelaran zalim. Tetapi
ada zalim yang sebesar-besar zalim, iaitu syirik. Tapi zalim yang kecil, dia tidak mengeluarkan seseorang itu daripada istilah beriman, tetapi kita semua janganlah memandang rendah tentang gelaran-gelaran tersebut. Sepatutnya kita nak selalu Allah gelarkan kita mukminin, kita nak dapat gelaran al-abrar, kita nak dapat gelaran orang yang salihin. Tetapi semua gelaran-gelaran tu dikaitkan dengan dosa. Orang yang fasad, orang melakukan kerosakan, dikaitkan juga orang melakukan dosa. Kalau nak tahu gelaran-gelaran ini, gelaran orang berdosa ni dalam Quran apa, kena baca kitab yang terbaik. Boleh cari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam tajuk Ad-Da'u wad-Dawa. Tajuknya adalah penyakit dan ubat. Sebab tu kan kita buat dosa ni, jatuh martabat kita. Maksudnya pangkat kita tu jatuh. Daripada mukmin boleh jatuh kepada banyak pangkat. Fasik, zalim, fasad. Banyak kat situ. Allahu Ta'ala alam. Sebab Ustaz tak elaborate dengan dosa-dosa yang kecil tu kan. Dosa kecil. Ada saya dah sebut tadi, ada dosa kecil. Ya, saya terlepas kot. Tengok dalam nota. Kita telah bahagikan. Ada 2 jenis kategori fasik. Ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Kita pun dah jelaskan tadi, fasik yang besar merujuk kepada orang yang kafir, orang yang munafik. Ustaz, Ya. maaf Ustaz nak mencelah. Saya Kak Azlina, Imi Razlina. So jadi maknanya fasik ini secara umumnya, jadi dalam fasik itu termasuklah orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Betul Ustaz? Iya. Okey, baik. Terima kasih. Sama jugalah, zalim pun termasuk. Okay. Sebab tu kena faham yang definisi istilah tu. Maknanya sesiapa yang keluar daripada mentaati Allah, dia tu memegang gelaran fasik. Kita pun termasuk juga. Kalau kita langgar perintah Allah, kita tinggalkan kewajipan pada Allah, kita panggil fasik. Cuma kefasikan kita tidaklah setaraf macam iblis. Iblis Allah minta sujud, lepas tu dia sombong lagi. Berbeza tu. Tetapi kita mendapat tempias tu, tetap ada gelaran fasik tu. Jelas ya? Kat situ. Tapi janganlah kita memandang enteng pada gelaran fasik. Okey, ada soalan lain? Ada pertanyaan? Ni kalau saya dah tunjukkan nota tadi ya, bagi yang bertanya tadi tu kita dah sebut dah. Ada golongan fasik terbagi 2, kafir, munafik, pelaku dosa besar dan dosa kecil. Jenis-jenis fasik ada besar dan ada kecil. Baik, ada pertanyaan lain? Okey, sekejap ya. Dia tanya soalan dekat chat ni. Adakah cahaya api itu maksud tersirat yang mana Allah beri wahyu kepada Nabi Musa? Adakah cahaya api itu maksud tersirat yang mana Allah beri wahyu kepada Musa? Maksud tersirat yang mana Allah beri wahyu kepada bukan. Api itu adalah cahaya Allah. Maksudnya Allah Ta'ala tidak boleh dilihat, tapi dia nampak ada keluar cahaya. Tetapi cahaya tu sebenarnya yang membawa Nabi Musa pergi naik kat Gunung Tursina tu. Daripada cahaya tu, sangkaan dia api, tapi rupanya dia adalah cahaya dari Allah. Maksudnya keluar cahaya di sebalik pokok yang kita belajar tu, maka dekat di sebalik arah itulah berlakunya perbualan langsung antara Allah dengan Musa. Jadi cahaya tu dia bukan wahyu. Cahaya itu adalah cahaya dari Allah. Okay, tapi wahyu tu yang Allah berkata-kata kepada Musa tu. Yang Allah kata, aku memilih kamu, ana ikhtartuka. Aku nak bagi tahu pada kamu, aku Tuhan kamu. Jangan sembah selain pada Allah. Itulah wahyunya. Api tu dia bukan wahyu. Api tu adalah penyebab kepada Musa dia nak naik ke Bukit Tursina. Rupa-rupanya api itu adalah pancaran
cahaya dari Allah. Itu maksud dia. Okey. Okey. Ada soalan, pertanyaan? Jadi saya minta pada tuan-puan dia tolong baca terlebih dahulu ayat-ayat ni. Ni ayat ni. Cari dulu maklumat dia. Sebab tu saya mula-mula siri 2 saya dah bagi dah ayat-ayat dia. Sebenarnya kenapa nak suruh tuan-tuan study terlebih dahulu? Ni ayat ni. Ada lebih kurang dalam 17. Lebih kurang ada dalam 17 surah. Saya terlupa pula nak tunjukkan ni. Kejap. Ni. Dekat ayat ni. Tolong ya, kalau boleh baca dulu sebelum nak kelas pada minggu depan. Jangan tunggu kelas nanti dia okey. Okey. Dekat sini, dekat yang mula-mula dulu kita belajar. Saya ingat lagi tak? 17 ayat tu. Sekejap saya tunjukkan ayat dia. Yang ni. Tolong tengok balik fasa, dia fasa ketiga. Ada 17 surah. Ni fasa ni. Fasa ketiga saya dah letakkan senarai ayat. Lepas tu saya bacakan dulu mula-mula. Senaraikan dulu. Baca. Terutama 3 surah yang paling awal ni. Al-A'raf, Taha dengan Syu'ara. Baca. Ni dekat sini ada 6 surah. Untuk fasa ketiga. Lepas tu campur lagi Al-Isra' sampai Al-Dukhan. Lepas tu sampailah surah yang Al-Ankabut. Jadi fasa ketiga nanti saya dah kena ubah pendekatan sebab ayatnya terlalu banyak. Kita tak boleh lagi baca ikut surah. Kita kena buat kombinasi dalam bentuk topik. Contohnya kalau sebelum ni kita boleh baca kan Al-A'raf dulu, lepas tu baca Taha. Pada minggu depan dah tak boleh dah sebab ayat terlalu banyak. Maka kita kena ambil contohnya nanti minggu depan kita akan belajar dulu Nabi Musa sebelum dia jumpa Firaun. Cerita dia Nabi Musa sebelum dia jumpa Firaun dia buat apa? Ambil dulu maklumat tu sikit dekat Al-A'raf ke, sikit dekat surah Taha ke, sedikit kat surah Syu'ara ke. Macam tu kaedah pada kelas yang akan datang. Tapi kalau boleh baca dulu. Cari muka surat ke berapa ayat ni. Sebab tu kita beri nota awal. Supaya kita kalau kita nak dapat lebih, kita memang kena usaha juga. Tidaklah hanya bergantung kepada sesi kuliah tu berlangsung. Moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk kita dapat kita bersedia dengan lebih awal. Okey. Dah tak ada apa-apa, insya-Allah saya minta dekat Zoom ada tak, dekat Zoom pula, dekat FB ada tak soalan? Saya pun tak tengok dekat FB ni. Saya tengok ada tak soalan dekat FB. Rasa macam tak ada. Tak ada. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Ya.